Wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Dan engkau pula tidak sekali-kali akan menurut kiblat mereka. Ayat ini menyatakan ketegasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama Islam. Dan kita disuruh tegas dengan agama Islam. Kita jangan berganjak dengan agama Islam. Sebagaimana contoh yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka ejek, mereka cela supaya Nabi tidak ikut perintah Allah Ta'ala dalam perkara kiblat menghadap ke Kaabah itu, Nabi tetap dengan pendiriannya menghadap kiblat yang diperintah oleh Allah. Dan Allah Ta'ala menegaskan di dalam ayat ini dengan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya umatnya mengambil contoh. Jangan ikut orang-orang Yahudi dan Kristian, ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya Allah Ta'ala mendedah lagi perangai orang Yahudi dan Kristian. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Dan tidaklah setengah mereka mengikut kiblat setengah yang lain. Sama-sama mereka berlawan juga. Sama-sama penganut agama Yahudi. Mereka berkhilaf dalam agama mereka. Di mana puak yang berpegang dengan satu mazhab menganggap mazhab yang lain keluar daripada agama Yahudi. Begitulah juga penganut agama Kristian. Begitu juga mereka menganggap orang yang tidak semazhab walaupun sama-sama agama Kristian bukan daripada agama Kristian. Bahkan mereka berbunuh di antara satu sama lain. Yang bunuh Perdana Menteri Israel, Ishak Rabin, itu juga orang Yahudi. Orang Yahudi juga bunuh. Menandakan bahawa mereka tidak sama. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu menyangka mereka itu bersatu padahal hati-hati mereka berpecah. Berpecah dengan dahsyat. Dan kita baca dalam berita bagaimana puak-puak IRA, pejuang-pejuang penganut agama Katolik di Highland Utara, berperang dengan puak-puak Protestan daripada England, daripada Britain. Sehingga berperang. Menunjukkan bahawa mereka tidak mengikut di antara satu sama lain. Berbeza dengan kita dalam Islam yang menganut berbagai-bagai mazhab. Walaupun di dalam Islam ini ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, Ibnu Hazmin, macam-macam. Termasuk mazhab Syiah, termasuk Khawarij. Yang tidak melapor. Semuanya menghadap ke kiblat Mekah belaka. Dan semuanya berpegang dengan kitab suci Al-Quran. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cumanya berkhilaf dalam perkara farang, dalam perkara cabang, bukan dalam perkara asas daripada agama Islam. Sangat berbeza dengan perpecahan di kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian. Allah Ta'ala mengizinkan kita berpecah dalam perkara farang. Perkara wajib itu keluar daripada agama Islam. Hukum hudud wajib. Ada yang kata hukum hudud dah wajib, itu keluar daripada agama Islam. Kita tak boleh beza dalam perkara asas. Perkara yang ada nas dalam Quran, ada nas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun orang Kristian dalam perkara asas pun mereka berbeza. Ada yang kata Isa anak Tuhan, ada yang kata Isa bukan anak Tuhan. Mereka bercelengkoh dalam perkara asas agama. Bahkan dalam perkara semayang, menghadap kiblat pun mereka berbeza. Seterusnya Allah Ta'ala menasihat Nabi SAW dan umat Islam. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm, innaka idzan laminaz zalimin. Demi sesungguhnya kalau engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, setelah datang kepadamu pengetahuan yang telah diwahyikan kepadamu, sesungguhnya engkau jika demikian adalah dari golongan orang-orang yang zalim. Kalau mengikut pengaruh mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam perkara kiblat ini, jangan hadap ke Baitullah, hadap ke lain, maka bermakna kamu ikut hawa nafsu.
Itu dalam perkara kiblat, begitulah juga dalam perkara yang lain. Dalam perkara yang diwajibkan oleh Tuhan. Allah Ta'ala mewajibkan orang Islam menutup aurat. Orang Kristian Yahudi kata tak boleh tutup aurat. Kalau kita ikut dia, bermakna kita ikut hawa nafsu. Al-Quran mengatakan arak dan judi adalah haram. Kita kata halal, tak ada apa-apa. Maka kita mengikut hawa nafsu menyeleweng daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala.